masyarakat dan negara. Peranan wanita dalam era kemodenan telah banyak berubah daripada peranan tradisional. Wanita tidak lagi menggalas sebagai pengurus rumah tangga semata-mata, malahan mereka juga mampu menyumbang kepada ekonomi keluarga dan bekerja untuk meningkatkan taraf kehidupan. Ini membuktikan bahawa wanita juga mampu menyumbang tenaga dalam kepimpinan negara. Beberapa negara seperti New Zealand dan Thailand telah mengiktirafkan wanita sebagai pemimpin negara mereka. Malahan di Malaysia sebaliknya. Kami percaya bahawa wanita yang memimpin di Malaysia semestinya menghadapi banyak cabaran dalam menggelarkan diri mereka sebagai pemimpin. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap konsep kepimpinan dalam kalangan pemimpin wanita. Selain itu, ia juga bertujuan untuk membincangkan tentang kelebihan serta kekurangan wanita dalam pelibatan mereka terhadap kepimpinan di Malaysia. Dan akhir sekali, ia juga bertujuan untuk mengenal pasti cabaran pemimpin wanita masa kini dalam pelbagai aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak mengulang Dr. Zainab binti Muhammad Syafiee, iaitu Ketua Jabatan Pusat Pengajian Sains Kejururawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Dr. Zainab binti Muhammad Syafiee, iaitu Ketua Jabatan Pusat Pengajian Sains Kejururawatan. Okey, assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Soalan pertama daripada saya ialah, mengikut pemahaman doktor mengenai kepimpinan, bolehkah doktor mengupas dengan lebih lanjut tentang apakah itu kepimpinan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana diberi peluang untuk saya mengupas sedikit berkaitan dengan kepimpinan. Okey, insyaAllah saya telah mempunyai pengalaman selama 7 tahun sebagai Ketua Pusat Pengajian Sains Kejururawatan. So dalam peluang yang ada ni sebagai seorang pemimpin, bagi saya nak menjadi seorang pemimpin ni bukan senang sebenarnya. Dia mempunyai cabaran, dia mempunyai liku dan dia mempunyai masalah-masalah yang tersendiri untuk menjadi seorang ketua ataupun bos ya. Sebab dalam leadership itu sendiri, kepimpinan, kita mempunyai beberapa dari segi cara kita menjadi seorang pemimpin, right? So dalam kepimpinan yang saya terapkan, insyaAllah bagi saya dia kena ada mix and match, iaitu di dalam kepimpinan itu sendiri dia mempunyai kepimpinan yang membentuk demokratik, iaitu kepimpinan yang kita mendengar suara ataupun orang kata dari segi pendapat orang lain lah. Mana ada give and take, kita akan mendengar pendapat dan juga menimbang-nimbangkan yang mana baik mana buruk. Dan juga yang kedua adalah cara kepimpinan yang kita kata autokratik. Autokratik ni maksudnya bos dia yang betul, orang lain salah. Itu maksudnya. Jadi ini juga adalah cara kepimpinan yang tidak digemarilah, terutamanya kepada staf di bawahan kita sebagai seorang pemimpin. Yang ketiganya adalah dari segi kita panggil laissez-faire. Laissez-faire ni adalah maksudnya apa yang orang kata okey je. Itu pun tak boleh juga. Sebab di dalam kepimpinan ni dia ada mix and match, iaitu kita kena ada, sometimes kita berwatak autokratik, iaitu kita ada hak untuk menyatakan apa-apa dalam kepimpinan. Yang keduanya demokratik, iaitu kita kena sentiasa juga ada memberi ruang dan peluang kepada staf untuk memberi idea, memberi pendapat mereka, dan sentiasa kita kena mendengari pendapat mereka. Sekiranya pendapat tu boleh kita terima, maka kita kena terima dengan hati yang terbuka. Mungkin kena ada justifikasi lah kenapa dan mengapa kan. Dan the last one, laissez-faire ni sometimes kita kena juga ada disebabkan oleh, bila kalau macam jadi seorang bos ni, kalau macam autokratik maksudnya kita kata kita je yang betul, tak betul juga macam tu. So kita kena ada juga bagi masa dan juga peluang kepada staff untuk macam bila dia tanya apa-apa, insyaAllah kalau kita rasa okey, mungkin kita memberi kebebasan dan hak kepada staff. Itu adalah antara yang saya rasa sebagai seorang pemimpin kena ada semua elemen dalam corak kepimpinan mereka. Okay, soalan yang kedua, apakah yang membuat doktor yakin untuk memimpin Nasib? InsyaAllah dengan adanya peluang yang diberi kepada saya, iaitu pada tahun 2016, sejurus saya balik daripada pengajian PhD saya diberi peluang untuk menerajui Pusat Pengajian Sains Kejururawatan ini. So daripada 2016 sehingga 2023, dah menjejak 7 tahun lebih saya menjadi Ketua Pusat Pengajian. Makanya saya bila dah diberi peluang pada awalnya mungkin agak kekok, tetapi bila dah lama kelamaan saya rasa dah menjadi selesa dan saya dah faham dengan tugas saya. Bila kita menjadi seorang ketua ataupun pemimpin, dia ada sentiasa orang kata
corak kepimpinan tu mesti kena pada masanya dan keadaannya. Bila keadaan mendesak, kemungkinan autokratik akan tiba pada masa itu. Tetapi kalau agak tidak mendesak, kita akan guna yang lebih bersifat demokratik. So ini yang membuat saya rasa saya tidak stres, manageable maksudnya, sebagai nak memimpin lah di pusat pengajian ini. Dan bagi saya, tegas mesti kena ada. Dia mesti kena ada tegas. Pada masa yang sama, dia lebih orang kata fleksi. Because tegas ni di mana bila seorang pemimpin, kalau kita tegas memberi arahan, makanya orang bawahan kita akan mengikut semua arahan-arahan. Okay. And then fleksi maksudnya di sini dia ada give and take. Alright. So maknanya kalau macam kata let's say sebagai contoh, saya minta staff buat satu-satu perkara dan saya akan bagi timeline ataupun due date. Contoh kalau macam katalah ada kekangan-kekangan pada masa tersebut, staff minta untuk extend, dia kena ada fleksi kat sini. So kita kena tengok dan kita kena timbang-timbangkan. Kalau katalah dia perlu untuk extension, maka saya akan beri extension masa untuk membuat satu-satu tugasan. Itu yang menyebabkan saya rasa kena ada, sebagai seorang pemimpin tu kena ada ketegasan dalam melakukan tugas dan juga menjaga kebajikan tu sangat penting bagi saya untuk staff di bawah. Sebab environment bekerja tu sebenarnya sangat-sangat penting. Happy makanya happy lah buat kerja. Kalau tak happy makanya so stress kan. Saya pun stress, anak buah pun stress. So akan menyebabkan satu organisasi tu akan macam tidak performance tidak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya akan berceramah Nurul Maisarah binti Zulkifli, iaitu Esko Sukan Persatuan Mahasiswa Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin. Masuk tadi? Okay. Saya akan tanyakan soalan tentang tajuk kami, iaitu kepimpinan wanita, peranan dan cabarannya di Indonesia. Okay, soalan pertama, adakah salah untuk wanita menjadi seorang pemimpin dalam satu kerja organisasi dan politik? Bagi saya tidak salah untuk seorang wanita untuk menjadi seorang pemimpin ataupun memegang jawatan dalam sesebuah organisasi, kerana sesungguhnya penilaian seorang wanita itu berbeza dengan penilaian seorang lelaki. Kerana seorang wanita mempunyai sifat keibuan, iaitu lebih lemah lembut. Jadi dalam sesebuah organisasi itu, sebuah keputusan yang diambil dari segi wanita dan lelaki maknanya seimbang, penilaian lebih seimbang. Bersama saya Ahmad Zulfa bin Yo Shalman, YDP Squad 04 dan Bendahari Mades Timbalan Induk Cisco. Okey, soalan pertama untuk Zulfa. Soalan pertama, adakah anda setuju bahawa lelaki lebih layak memimpin berbanding wanita? Bagi pendapat saya setuju dengan lelaki lebih layak memimpin berbanding wanita, kerana lelaki ini dia berfikiran rasional. Tapi saya tidak menidakkan hak wanita. Sebenarnya wanita kadang-kadang fikiran mereka disebabkan dengan emosi. Jadi kalau mereka contohlah satu hari itu mereka marah, kemungkinan keputusan yang mereka akan buat itu melibatkan emosi. Dan lelaki ini dia berfikir rasional itu terbaik. So kerana emosi ini tak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Encik Zaini bin Jantan selaku pengerusi Persatuan Memanah Daerah Kota Tinggi dan juga merangkap AJK Persatuan Memanah Negeri Johor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, pada pendapat Tuan, adakah kepimpinan wanita meningkatkan lagi status negara Malaysia atau menurunkannya? Pada pandangan saya, ya, kepimpinan wanita akan meningkatkan nama Malaysia di serantau ASEAN maupun dunia, kerana sebahagian besar daripada pentadbiran di Malaysia ini, iaitu kehakiman, politik, pentadbiran, kejuruteraan, kesihatan, perguruan telah dimonopoli oleh golongan wanita. Maksud itu sudah pasti akan menaikkan lagi nama Malaysia di serantau dunia. Hasil dapatan kajian, kami mendapati bahawa tidak semua golongan masyarakat bersetuju bahawa wanita layak untuk menjadi pemimpin. Hal ini kerana segelintir golongan masyarakat beranggapan bahawa lelaki lebih layak untuk menjadi pemimpin kerana cara pemikiran lelaki adalah lebih matang dan tidak tergopoh-gapoh, dan bagi mereka lelaki akan lebih berfikir secara rasional berbanding wanita yang kadang-kadang melibatkan emosi dalam sesuatu perkara. Namun, terdapat juga segelintir daripada mereka yang bersetuju supaya wanita turut sama dijadikan pemimpin kerana perkara ini dapat menyeimbangkan sesuatu perkara melalui cara pemikiran wanita yang lebih lemah lembut dan mempunyai sifat keibuan. Selain itu, terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa penglibatan wanita adalah kepimpinan negara mampu untuk memberikan kelebihan kepada negara kita sebagaimana yang dapat kita lihat sama ada dari segi politik, ekonomi dan banyak lagi.
Hal ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor seperti corak kepemimpinan itu sendiri, di mana di dalam ketegasan terdapat kelembutan serta cara seseorang itu memberi arahan, dan tidak lupa juga dengan cara kepimpinan yang fleksibel turut menjadi salah satu aspek penting untuk membuktikan bahawa penglibatan wanita dalam kepimpinan mampu untuk memberikan kelebihan kepada negara. Seterusnya, hasil daripada kajian kami mendapati bahawa terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh seorang wanita untuk menjadi pemimpin. Hal ini kerana terdapat banyak golongan masyarakat yang beranggapan bahawa wanita tidak mampu untuk menjadi pemimpin kerana bagi mereka, lelaki adalah insan yang lebih layak untuk kita sebut sebagai seorang pemimpin, tidak kiralah sama ada dalam organisasi kekeluargaan, kumpulan, pekerjaan dan sebagainya. Oleh itu, perkara ini sedikit sebanyak akan menyulitkan golongan wanita untuk menyalahkan bakat mereka sebagai seorang pemimpin, lebih-lebih lagi di dalam sesebuah organisasi penting. Secara umumnya, saya dapat merumuskan bahawa tidak semua menyetujui bahawa wanita mampu memimpin. Ramai pihak, tak kira lelaki maupun wanita, mengakui bahawa terdapat juga cabaran terhadap wanita dalam memimpin. Walau bagaimanapun, dapat diakui bahawa terdapat juga impak positif dalam kepimpinan wanita seperti yang dapat dilihat di beberapa negara yang meletakkan wanita sebagai pemimpin negara mereka. Sudah pasti, cabarannya juga amat besar di Malaysia jika masyarakat Malaysia masih mempunyai pemikiran yang tidak berkembang. Sehubungan dengan itu, pandangan masyarakat mengenai kepimpinan wanita perlu diubah dengan mengambil kira cara kepimpinan mereka berasaskan kemajuan dan pemikiran yang rasional apabila memimpin. Pembahagian bidang tugas berasaskan aspek gender juga perlu diketepikan, sebaliknya aspek kelebihan dan kemampuan perlu diutamakan.